Kembali semula bersama kami dalam podcast Masuk Sekejap, bukan keluar sekejap, okey? Okay. Cuma sebelum saya terlupa tadi, yang komen tadi tu pasal tanjak, saya baca laju kan. Okay, kali ni terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk membudayakan kembali. Sudah. Untuk memudayakan kembali budaya Melayu yang kini hilang. Dia bawa arus globalisasi. So hari ni saya nak bawa siapa yang boleh teka apa tanjak yang saya pakai hari ni. Tu je nak beritahu. Tolong buat research sikit siapa yang jawab betul, insya-Allah kita akan bagi hadiah. Lain macam. Menarik. Okey. Silent dulu. Dah. Okay. Sibuk. Tu kata. So, okay. Apa dengar program terkini tu di Terengganu? Itu kita dah sebut dan alhamdulillah baru lepas satu acara yang besar baru-baru ni, iaitulah Himpunan Teguh Pertahan yang dianjurkan oleh PAS. Pergi. Saya pergi, kita tengok semua program-program besar, kita kena pergi. Dahsyat. Tapi memang dahsyat. Memang dahsyat. Konvoi dia tu memang dahsyat, bang. Berapa orang tu? Dengan kata 10,000 motosikal. Kalau kita compare dengan yang UMNO buat di Kemamang tu, Tawan Terengganu tu macam mana? Nampak gambar macam boleh tahan juga ramai tu. Saya difahamkan, saya tak pergi. Saya difahamkan konvoi tu MB sampai lah ditapak. Eko tak jalan lagi? Eko masih lagi duduk di perlu bagi dia punya starting point tu lah. Starting point tu di Masjid Tok Jembal, kalau tak silap saya. Okay. Mana kata dalam masa setengah jam tak selesai lagi. Uish. Dah tahulah aku nak cakap. Mana kata dahsyat. Itu pun setara polis, rasa polis jaga kan. Adalah escort sebab kan. Ya. Maksudnya dah blok jalan itu apa pun saja. setara baju kena bayar sendiri, minyak motor kena bos sendiri. Tapi yang tu orang bagi duit ke? BN tu? Tak tahulah. Tapi ikut adat-adatnya begitulah. Sebelum ni kita cerita sebelum Wallahualam, kita tak nak cakap, kita nak kata, kita nak tuduh. Tapi faham sendirilah. Kalau cerita pasal UMNO ni bukan konvoi je. Bukan pasal bendera pun kena bayar. Dia upah orang, upah. So, tak apalah, itu cara masing-masing. So jangan kita pertikai lebih-lebih. Tapi maksudnya hebat lah. Volunteer, sukarela, berhabis duit pula tu. Orang sanggup. Walaupun saya difahamkan sebelum program tu kata boleh ke tidak ni, ramai ke tidak. Sebab saya difahamkan juga, mana katanya oleh kerana kita ni PAS ini sinonim dengan apa orang panggil parti yang miskin, parti Tin Milo, kan. Dia punya hadiah cabutan bertuah pun tidaklah segeren parti-parti yang lain buat program. Tapi maknanya anak muda mereka ini sangat-sangat bersemangat. Tapi ada orang komen, dia kata bayar duit sendiri pun komen juga. Bukan komen, dia kata itu je buat benda komen, dia dikritik lah pasal konvoi ni. Dia tanya, buat apa konvoi, bukan boleh ubah apa-apa pun. Maksudnya yang penting adalah bagi idea ke perbincangan, benda gitulah. Dia kata dia konvoi sekadar main-main, betul habis gitu je. Siapa pandangan Sudin? Konvoi ni sebenarnya bukanlah suatu peluang kita kata boleh satu indikator ataupun satu garis panduan yang boleh menyatakan sesebuah kemenangan tu, tidaklah. Tidak. Tetapi inilah sekurang-kurangnya orang panggil menunjukkan semangat dan juga menunjukkan satu vibe yang baik kepada masyarakat. Memanglah kita kalau untuk apatah lagi musim PRU negeri ni, memanglah yang menentukan kemenangan sesebuah parti itu undi. Pangkah. Tapi nak sebutnya konvoi baik, program-program baik, dan saya kira semua parti sekarang ni sedang berlumba-lumba buat program. Usahanya untuk nak menarik anak muda. Sebab apa? Sebab betul, walaupun kemenangan itu bukan diukur atas ramai ke, atas sikit ke, tetapi itulah dia. Orang panggil pemangkin kepada sesebuah kemenangan itulah. Mungkin
PAS, mungkin UMNO, mungkin PH, BN, wallahu a'lam. Tapi saya nampak ini satu bentuk keterbukaan yang PAS tunjukkan lah. Walau sebut Parti Islam Malaysia, walau disebut Parti Islam, bila orang sebut Islam ni berpandukan Al-Quran Sunnah. Tapi bila PAS buat konvoi, maksudnya dia menunjukkan bahawa PAS ni walaupun benda tu tak ada dalam Quran, dia terbuka untuk buat. Kalau benda tu baik, benda tu orang muda suka, orang muda nak, tak bercanggah dengan syariat, yang penting dia buat. Dan program PAS pun rasanya bukan benda tu saja, banyak lagi dia buat. Town hall, kan, tak bincang pasal town hall, dia buat juga. Town hall hari tu town hall NGO ke apa, ni town hall mahasiswa, town hall belia, town hall mahasiswa. Itu semua bagus sebenarnya. Jangan kita tengok satu sudut saja. Jangan, maksudnya bagi orang yang minat berfikir, minat program-program diskusi, maknanya PAS meraihkan kepelbagaian. Ya, itulah yang nak sebutkan tadi. Panjang nampaknya tu. Okay, cantik. Okay. So, tapi saya rasa dipahamkan juga ada tokoh-tokoh besar. Ya, itu juga berlaku. Program tu lah. Program 2 hari kan. Program 2 hari, dikatakan 2 hari lah. Jadi nampak, saya ingat waktu sebelum PAS menang PRU tu, setiap kali dibuat kita panggil program apa dia panggil? Macam ke apa tu panggil tu? PAS Gati UMNO, PGU. Lepas tu dia buat Himpunan PAS Harapan Semua. Harap. Dia buat harap. So saya tengok setiap kali program-program ni dilakukan, pasti ada tokoh-tokoh yang akan diisytiharkan masuk. Maknanya PAS ni tidak ketandusan tokoh lah yang orang kata PAS ni hanya lebay-lebay, hanya ustaz-ustaz, pak ustaz. Tapi saya tengok yang kata tu lah. Yang kata tu bukanlah kita nak memperendahkan. Tapi bila kita tengok nak bandingkan dengan orang yang masuk PAS ni, kalau saya boleh sebut lah. Sebut lah yang masuk juga. ni. Kita pun nak tahu juga. Mungkin penonton pun nak tahu, anak muda pun nak tahu. Sejauh mana dia panggil kriteria tokoh-tokoh yang bersama dengan PAS khususnya. Kejap ni. Dan kita tak nafikan dalam parti-parti yang lain pun ada tokoh-tokoh yang hebat, bahkan berstatus negarawan. Tun M contohnya. Siapa lagi? Ramai. Okey, ada 3 orang. 3 orang. Ada 3 orang yang masuk. Dia kata kita tengok laporan daripada TRDI.my. Dia kata Parti Islam Malaysia mengumumkan kemasukan 3 tokoh masyarakat ke dalam parti itu menjelang pilihan raya PRN tidak lama lagi. Jadi antara tokoh masyarakat yang masuk adalah mantan Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin Indonesia, Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim. Profesor. Dahsyat. Doktor pula. Barang. Jadi maksudnya orang yang pandai berfikir lah. Kita kata. Kita nilai balik orang yang kata PAS ni tak ada tokoh ketandusan apa sebagainya. Orang yang kata ni, saya nampak level pemikiran dia tu lah. Nak tengok pada degree dia tu, jauh lah nak tengok ni dengan Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim ni. Sepatutnya orang kita yang jahil ni, kita sebut lah. Orang yang jahil, orang yang tak ada ilmu ni. Kalau kita tak mampu berfikir, kurang-kurang kita tengok macam mana orang pandai berfikir ni berfikir. Kurang-kurangnya kita ikut cara dia berfikir. Bukan hanya tahu mengkritik, ikut ke tahap pemikiran kita itu. So itu satu nilai. Tokoh seterusnya merupakan mantan pengurus besar Ketengah, Datuk Hamzah Ngah, diikuti mantan ketua pengarah ICT Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia ataupun MAMPU. MAMPU ni satu badan peringkat federal yang tugas dia adalah untuk rejuvenate ataupun kita panggil memperbaharui corak pentadbiran kerajaan Malaysia. Antara fokus utama ia adalah digitalize negara kita ni. Maknanya pentadbiran baru. Lepas apa itulah antara lepas munculnya MAMPU lah banyak diperkenalkan pentadbiran-pentadbiran
Malaysia ni menggunakan konsep digital lah, banyak mempermudahkan kita, tak banyak lagi lah kena bawa dokumen ni, hanya tengok kita punya application dalam internet, permohonan kita, kada urusan-urusan kita dengan kerajaan. So agensi tu sekarang ni ada lagi lah? Agensi tu masih ada, masih membarui. Dia memang Malaysia ni antara yang ke depan dalam menghadapi fenomena IR 4.0 pada hari AI. ini. Okay, Jadi maksudnya orang-orang yang berfikiran yang sangat Tomahan kehadapan, futuristik orang sebelum ni, bukan Tomahan. Sorry. Saya nak sebutnya Tomahan 10 ni yang mengatakan PAS ini parti Pak Lebay lah, tak ada orang lah, ketandusan tokoh-tokoh ketandusan orang-orang yang hebat yang berkaliber ni dapat dipadamkan lah dengan kemasukan tokoh-tokoh. Maknanya orang-orang yang ini akhirnya melihat PAS sebagai suatu wadah politik yang baik lah untuk sesuai dengan jiwa dan juga profesionalism mereka. Ini satu perkembangan yang menarik. Ya, mungkin selepas daripada dia melihat prestasi PAS itu sendiri di melihat Parlimen. prestasi PAS di Parlimen, itu satulah. Yang kedua, melihat prestasi orang yang kata dia ni profesional, dia ni ada formula, dia ni apa sebagainya, tata kelola dan sebagainya. Itulah. So mungkin dia dah buat comparison. Tak mungkin lepas dia tengok PAS, dia terus masuk PAS. Tak mungkin dia buat comparison parti ni. Jadi sebenarnya ini satu benda yang boleh membuka minda ataupun membuka mata orang yang selama ni memandang serong terhadap PAS sebagai satu parti Pak Lebay, satu parti yang terkebelakang. Jadi bahkan macam kita sebut tadi lah, tengok bagaimana kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh orang PAS ini tidak tidak boleh kita pandang enteng, pandang mudah. Dengan kewibawaan, dengan hasil yang telah dipersembahkan kepada masyarakat. Jadi saya boleh buat satu sifir lah, ataupun kita tak guna perkataan formula, kita guna sifir lah. Okey, sifir boleh lah. Jadi kita nampak lah ialah daripada konvoi tadi, pada kemasukan ni, kita nampak kalau kita tengok kepada peringkat-peringkat umur ataupun golongan lah. So sekarang ni golongan profesional, golongan yang pure profesional lah, yang neutral, yang akhirnya bila mereka tidak ada lagi apa-apa kepentingan untuk dijaga, contohnya orang-orang yang mantan-mantan ni, orang yang pencen-pencen ni, mungkin orang sebelum pencen ni dia ada fikir kalau dia buat satu gerakan politik mungkin dia akan menggugak dia punya kerjaya dan sebagainya. Mungkinlah. Tapi lepas dia keluar ni, kita nampak golongan-golongan ni datang kepada PAS. Dan saya fikir benda ni bukan dia baru lepas pencen baru nak buat keputusan. Saya fikir dia dah lihat sepanjang dia menjadi pentadbir, menjadi penjawat awam apa semua tu, dia sudah melihat prestasi parti-parti politik ni. Maknanya kita nak beritahu bahawa CV-nya apa ni? Yang kita nak beritahu bahawa yang pertama, golongan profesional melihat PAS sebagai sebagai ataupun kita panggil peringkat tertinggi lah, peringkat pegawai ataupun pegawai utama, peringkat decision maker, stakeholder di dalam pelbagai bidang yang lain, melihat PAS sebagai wadah, orang yang menentukan dasar atau polisi sesuatu entiti itu. Tapi kejap. Tapi peringkat-peringkat bawah, peringkat-peringkat exec, peringkat-peringkat staff, kaki tangan atau pegawai-pegawai rendah ni, mungkin mereka ni tidak sampai ke level berfikir lagi. Mereka banyak execute. Jadi mereka mungkin di sinilah kita nampak ada yang sebahagian bersama PAS, ada sebahagian bersama dengan PKR, DAP dan sebagainya. Mungkin lepas mereka makin matang, mereka akan ikut jejak langkah bos-bos dia. Lepas tu di peringkat golongan muda pula kita nak sebut tadi, bila kita berkonvoi, sudah tentulah 90%, 95% orang muda lah. Ada orang tua tapi tak ramai lah. So bila orang kata walaupun ada parti muda, walaupun ada parti muda yang konon-kononnya parti itu bersama dengan orang muda, tapi kita nampak
gelombang, kita baca sekali dengan gelombang di TikTok apa sebagainya, level-level anak muda yang betul-betul muda. Yang boleh mengundi yang betul-betul muda, 18 hingga 25 first time voter ataupun second time voter lah kita kira hari ni, sebab mungkin ada sebahagian yang antara range umur 18 hingga 25 ni sudah mengundi pada PRU 15 baru ni. So diorang ni nampak lebih bersama dengan PAS ataupun Perikatan Nasional. Bila bubar saja parlimen, bubar 6 DUN ni saja, kita sudah nampak dah konten-konten di TikTok mula membanjiri, konten-konten bersifat politik lah, mula membanjiri TikTok tu sendiri, dan kebanyakan ni saya nampak dah 90% konten-konten itu adalah cenderung kepada Perikatan Nasional, termasuklah di kalangan individu-individu yang tidak terlibat politik pun. Kita nampak kecenderungan tu berlaku macam PRU 15 hari tu. Maknanya mood itu masih lagi berlaku pada hari ini. Masih berlaku. Ya, tapi mungkin bila mungkin level 25 sampai 30 orang yang bawah 40 ni, itu kita nampak berlaku percampuran. Ada yang bersama dengan PH, ada yang masih dengan UMNO dan sebagainya. Tapi orang betul-betul muda ni saya nampak bersama dengan PN. So dari dua event yang berlaku dalam Himpunan Teguh Pertahanan ni, kita boleh nampak dua golongan yang sedang menyokong PAS pada hari ini, dan ini menjadi satu penanda aras yang baiklah. Ya, dan perlu difikirkan oleh semua orang yang lain lah yang mungkin tidak ada dalam golongan ini, untuk melihat macam mana prestasi PAS dalam keputusan PRN 6 negeri ini, khususnya Terengganu. So adakah mana kata untuk PRN 6 negeri ni PN akan menang semua ataupun macam mana? Kalau tanya bacaan saya lah, saya nampak Kelantan, Terengganu, Kedah ni kekal bersama dengan PAS lah, PN Perikatan Nasional. Tapi tiga lagi ni kita nampak mungkin ada kerajaan akan berlaku perubahan di tiga negeri ni. Tiga negeri pantai barat, negeri-negeri yang ramai businessman, orang yang sebenarnya terkesan dengan ekonomi hari ni. Golongan-golongan ni nampaknya sudah mula berubah. Kita nampak minda politik mereka yang kuat sokong, yang jadi petaksub sebelum ni pun akhirnya dah kendor dah. Maknanya bilangan walanon semakin natural lah. Walanon semakin kurang. Kita nampak. Walanon semakin kurang dahsyat. Macam tadilah yang mana rapat-rapat tu, bila yang tadi kan cerita tadi, bila dah kenal makin rapat, akhirnya lari. Sepatutnya macam begitulah maknanya. Kenal makin cinta. Maknanya gitu juga kita nampak pengundi-pengundi PH ni. Sebelum dia tengok PH mengundi, sebelum dia tengok PH mentadbir, dia sokong lah. Tapi lepas dikenal sebenar, masih lagi bila mana PH tu lah menunjukkan rupa yang sebenar, yang sebenar mula beralih arah. Ya, yang tidak ada visi. Lepas tu yang masih lagi anggap diri sebagai pembangkang walaupun sudah di kerajaan. Ya. Duduk bangkang siapa tak tahu. Orang tu cari balah dengan pegawai-pegawai, ugut-mengugut. Jadi dia kritik, dia tak rasa dia tu adalah ketua, bos bagi pegawai tu. Betul bukan masa dah kritik. Pasal masa ni memang nak guide pegawai buat kerja dengan betul. Kalau betul pegawai tu salah. So, dan inilah isu-isu yang kita rasa perlu panggil, adakah PMX ini ataupun kerajaan Madani ini patut dibiarkan untuk memerintah sehingga tamat tempoh ataupun sebaliknya. So kita akan tengok lagi selepas daripada ni. Kita sama-sama perhatikan. Berehat seketika. InsyaAllah.